So bagaimana hari anda hari ni? Okay. So tak kisahlah dekat mana saja tuan-tuan dan puan-puan berada. So make sure, okay, untuk enjoy session Morning Meet kita ni dengan smooth. So first thing first, kena make sure tuan-tuan puan-puan semua ada connection internet yang strong. So that tak adalah lag and so on, right? So just in case kalau ada lagging, just keluar semula from the session and then just join balik semula. Okay. So, sebelum kita start, so bersama saya, okay, so nama saya Rafi, so I'm from APAC team, AIA Premier Academy, one of the faculty trainer here, based in Menara AIA level 16, okay. And together with me today, so we have our invited speaker. Kita ada speaker jemputan kita yang tidak asing lagi lah, okay, yang dia beri nama, okay, Tuan Hakim, okay. So hari ini kita ada topik yang sangat menarik untuk kita kupas dan untuk kita bincangkan bersama. Topik yang diberi nama ialah, adakah 1 juta perlindungan mencukupi? Okey. Cukup ke tak cukup sebenarnya jumlah 1 juta ni? Dengar macam besar, betul tak? Tapi kita biarkan Tuan Hakim kita kupas lebih lanjut so that rakan-rakan sekalian boleh share topik ni semasa bersama dengan kita punya prospek ataupun bakal customer. Okey, session hari ni macam biasa Morning Meet akan mengambil masa dalam 1 jam. So most probably kita akan habis dalam pukul 9.30. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua stay tune dalam session ni sampai habis. So selepas Tuan Hakim habis buat sharing and then kita akan stop untuk buat Q&A. Okay, so tuan-puan dan puan-puan boleh share apa sahaja soalan yang ingin ditujukan kepada Tuan Hakim di chat box. So nanti kita akan facilitatekan dan kita akan minta Tuan Hakim untuk jawab. Okay, kemudian selepas session soal jawab itu telah habis, saya akan continue untuk membuat some promotion. Okay, so tanpa berlengah masa lagi, saya jemput kita punya invited speaker, Tuan Hakim. Apa khabar Tuan Hakim? Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tuan Hakim berada di mana ni? Saya berada di rumah di Kuala Lumpur. Oh, okey, cool. Alright, so Alhamdulillah. So, Tuan Hakim, topik hari ni kita akan bincangkan adakah 1 juta perlindungan itu mencukupi. Okey? Ya, betul. So, saya serahkan floor ini, sesi ini kepada Tuan Hakim. Alright, enjoy the session everyone. Alright, terima kasih Cik Rafi, rakan saya di AIA Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi AIA Life Planners. Ini saya rasa ini adalah elite team kan? Betul Rafi ya? Betul, Elite Pro, Elite Team, yes. Some of you guys masuk juga lah. Alright, so kita start with the slide sebab yang control slide hari ini adalah saudara Rafi kita. Jadi saya alright. So talking about elite, I think all of you here are the chosen one, the selected one, the special one. Yang mana anda adalah daripada kalangan-kalangan orang yang disetkan kriteria to be part of the team. So apabila kita dipilih masuk dalam satu so-called team yang very special in a company, it means that you are a special people, So you must be proud of what you have today as an elite agent in AIA, because this is not a small company. This is a very big company, a company that willing to spend money to ensure that the brand untuk you bawa with confidence. So far in my entire entire career in this business lah, saya tak jumpa lagi lah a company that giving you a lot of things, especially untuk you all be proud of the brand lah, because today, talking about brand, today, I think this is one of the most important thing that people always talk about, which is the brand. Orang proud to be part of the top brand. That's why you see people wear
a nice jacket, nice shirt, nice shoe, nice watch, nice handphone. Why? Because dia nak be part of the brand. So anda adalah for me in this industry one of the top brand yang mana bagi saya brand itself dah give you the competitive edge. Kelebihan kepada you. Alright Rafi, the next slide. So as an elite team, you must set the pace. You adalah orang yang supposed to be yang sentiasa di depan. Dalam apa jua inisiatif ataupun apa jua yang AIA nak buat. You are the one yang akan ke depan. Kalau tengok dalam sistem pertahanan negara lah, the elite team ni adalah team yang specially trained for the special task. So bagi saya, talking about $1 million protection kind of things, the elite team must take the lead. You must set the pace. So let the rest be the follower. You are the leader. Untuk bercerita tentang how ataupun bagaimana setiap keluarga di Malaysia ni should own $1 million takaful protection. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok the next slide, as a elite team, you must think bigger than the rest. You mesti sentiasa berfikiran besar berbanding dengan normal agent dekat luar. So kalau elite team tak berfikiran besar, maksudnya something wrong somewhere. Dan saya bersyukur dan saya rasa seronok diberi peluang untuk bersama dengan tuan-tuan dan perempuan ini. Dan juga saya nak berterima kasih kepada AI Academy kerana mereka sentiasa berfikir what else yang kita boleh sama-sama pentingkatkan ejen kita untuk memastikan setiap idea yang kita nak sampaikan kepada publik itu adalah idea yang cukup bernas, cukup ideal for them, cukup praktikal untuk mereka, supaya mereka merasakan bahawa perancangan kewangan mereka itu memang mempunyai objektif yang cukup kuat. Bukan hanya kerana ikut-ikutan. Sebab ada setengah ejen dekat luar, yang saya jumpa, selalunya yang datang approach saya pun ada, sebab ada yang tak kenal saya dan sebagainya, dia approach saya je. Ada yang kata, tuan, ambillah hibah takaful. Saya cakap, saya nak buat apa ambil hibah takaful? Saya sajalah menyamar-nyamar kan. Dia kata, alah, ikut-ikut je lah, tanya, buat je lah, dia jek, tanya. Macam tu kah? Ini bukannya short term punya obligation. Saya kata, mungkin takaful ni mungkin 10 tahun, 20 tahun dia kata. Takkan saya tak nak tahu apa tujuannya, dia kata. Alah, takkanlah encik tak faham, takaful kan penting. Jadi, sometimes apa yang nak sampaikan itu tidak jelas. Jadi setengah orang akan merasakan bahawa aku saja-saja aku ambil. Lepas tu bila kita rasa macam benda tu tak penting, then kita start to lap the policy. Kita lapkan kita punya sertifikat tu takaful dan sebagainya. Jadi ini adalah benda penting yang kita kena sampaikan pada permulaan kita berbicara dengan rakan-rakan kita kat luar, supaya mereka memahami yang dia mengambil takaful ini, participate in takaful ini dengan tujuan yang cukup jelas. Untuk family dia orang, untuk survival family dia orang, dan juga untuk survival dia sendiri in the future kalau dia ambil some saving plan ataupun some additional protection on the TPD or living benefit. Alright, so the next slide. So I jump straight to the discussion today, iaitu tentang $1 million protection. Adakah ianya mencukupi? Saya rasa saya dah terangkan dulu. Saya dah positionkan the 1 million ni. Tapi saya tahu, mungkin pertama kali saya bercerita, some of the people dia tak boleh nak pick up semua. So mungkin kali kedua ni anda lebih jelas dan lebih orang kata apa, confident bila nak bercakap dengan rakan-rakan di luar ataupun dengan prospek-prospek yang dah di-identify oleh anda semua. Alright. So 1 million protection, adakah ianya satu jumlah yang besar? Alright, cuba kita tengok the next slide. Do you think 1 million takaful is big? Kalau kita
positionkan macam ni. Dia boleh, sebenarnya takaful ni kita boleh banyak positionkan dia. Ya, kalau position macam ni orang tak faham, kita position cara lain pula. So first kita position macam ni. For example kalau macam orang yang umur 40-an lah, yang 40-an. Dia ada 3 orang anak, dia ada seorang isteri dan dia ada ayah dia. Ayah dan mak dia yang masih hidup. Contohlah mak ayah masih hidup. Kalau orang tu umur 40, mungkin ada di antara anda hari ini ada yang umur 40 dalam kita punya session hari ini. Saya rasa ayah anda, ya, dia bergantung juga. Anda umur 40, anda anak sulung, anda buah anak bongsu atau buah anak angah. Ya, tetapi in average selalunya kalau anak dah 40, selalunya mak ayah mesti dalam 60 lebih lah, ya. Dan masa itu ayah dan mak kita memang memerlukan kita untuk support dia financial. Ya, sebab mungkin ayah dah lama tak kerja, whatever simpanan ada pun dah almost exhausted, dah makin kurang, dan mungkin expenses dia bertambah disebabkan oleh kerana kesihatan, ya, dengan keadaan semasa hari ini, dengan lifestyle hari ini dan sebagainya, terpaksa ya untuk spend more than before. Alright. So kalau kita tengok anak 3 orang dah 300,000 kalau kita allocate 100,000 seorang. Why nak kena allocate banyak? Sebab kalau kita umur 40, yesterday kita pass away, anak kita still lagi. Kalau kita umur 40, takkan anak umur 35 kan? Tak logik lah kan? Mesti anak kita mungkin 15, ya. Kalau kahwin awal mungkin dalam 18, mungkin lah. Tapi ramainya dalam 15 ke bawah lah, ya, kalau umur 40. So kalau 15 nak sampai ke dia bekerja nanti, is another 10 years. Ya, another 10 years untuk dia survive. Ya, untuk dia survive. Tapi kalau lah, let's say sekarang yang meninggal tu umur dah orang kata 50, ya, dan anak dia mungkin dah 20 dan sebagainya, dia memerlukan wang untuk, mungkin untuk dia get married, mungkin dia perlukan wang untuk dia sambung belajar, mungkin dia perlukan wang untuk dia beli rumah. So sebagai pengganti kita, ya, kalau kita ada, insya-Allah kita akan tolong. Ya, anak kita nak kahwin takkan tak nak tolong, anak kita nak beli rumah takkan tak nak tolong. Sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang ibu, mesti nak tolong. Tapi kita dah tak ada. So kita set aside dah awal-awal, this is for you. Ya, in case one day you nak sambung belajar, one day you nak beli rumah ataupun you nak berkahwin dan sebagainya. So 100,000 seorang. So dah situ dah habis 300,000. Itu pun kalau nak sambung belajar, overseas tak lepas. Boleh lah, sekat kat Malaysia boleh lah lepas. Ya. Kalau untuk orang rumah pula. So orang rumah 500,000. 500,000 nampak besar lah. Tapi kalau you divide by 10 years, dia cuma boleh spend 50,000 setahun. 50,000 setahun maksudnya dalam 4,000 lebih sebulan. Ya. Kalau 4 kali 12 dah 48 kan. So maksudnya lebih kurang 4,000 lah sebulan. So kalau 4,000 sebulan dengan keadaan kita hari ini, saya rasa logik lah, boleh lah hidup lah dengan 4,000. Ya, itu pun nak kena, orang kata apa, hati-hati sebab takut ada emergency dan sebagainya. Ya, itu untuk isteri. Ya, sebab isteri nak menunggu anak besar, anak sulung bekerja pun mungkin 10 tahun akan datang. That's why saya reserve 10 years. Ya, that's why kita kena explain why 1 million. Then you kena explain satu-satu. Baru orang nampak tujuan kita adalah untuk memastikan family dia dapat survival yang cukup. Bukan untuk kepentingan kita. It's for you. I explain this for you, cakap dia, kan? So, contohnya untuk parents pula. Like my parents hari ni, ya, umur dah lanjut. Banyak duit nak pakai. Ya. Saya beranggapan bahawa saya ingat it's a flat expenses for orang tua. Tapi sebenarnya realitinya bila saya hadapi sendiri, baru saya tahu. Ya, yang expenses dia sebenarnya menaik. Lagi tua dia, lagi menaik. Why? Sebab isu kesihatan. Ya, isu kesihatan. Hari ni, sometimes adik saya kerja sendiri. Ni saya cerita about my experience lah. Adik saya kerja sendiri, adik saya. So, bila mak saya tak sihat, dia tak boleh kerja. Bila dia tak bekerja, dia tak ada hasil. Bila dia tak ada hasil, dia mencari seseorang, ya, untuk menampung kekurangan yang dia ada. Dan saya sebagai seorang abang kena bertanggungjawab. Sebab apa saya kena bertanggungjawab? Sebab dia yang menjaga mak ayah saya,
Saya berada di Kuala Lumpur. Kalau saya buat-buat tak tahu, maknanya saya seorang abang yang tak bertanggungjawab. Jadi untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab, saya kena faham masalah adik saya tak bekerja, bukan dia tak nak bekerja. Tapi dia tak boleh bekerja sebab memerlukan penjagaan almost all the time. Full time nak kena jaga. Melainkan saya balik kampung, then saya boleh jaga, dia boleh kerja. Jadi setiap hari yang dia tak bekerja, saya kena support in terms of dia punya financial. Jadi ianya memberi penambahan kepada kos saya setiap bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini yang kita kena faham bahawa mak ayah kita memerlukan kita untuk memberi sokongan kewangan pada hari tua. So, kalau tiba-tiba saya pass away, adik saya tak mampu nak bekerja, nak jaga mak ayah saya, dan income dah tak ada. Sebab bila saya mati, income mati sekali. Tapi saya adalah takaful yang saya dah allocate untuk mak ayah saya, dan adik saya boleh guna pakai duit itu untuk support dia punya kos-kos penjagaan mak ayah. Jadi ini yang penting tuan-tuan dan puan-puan. That's why for me the 1 million is non-negotiable. Untuk setiap individu di Malaysia hari ini, they must have this 1 million protection. Ini saya tak masuk lagi, saya tak masuk isu-isu tentang nak bayar hutang yang ditinggalkan. Ramai orang tinggalkan hutang. Contohnya beli kereta lah. Beli kereta, enjoy, beli Wildfire 200,000 lebih, tukar rim, pakai sport. Tapi bila meninggal dunia, wife kena settle. Kalau tak, kena jual lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini tak termasuk lagi isu tentang kos nak uruskan harta, tentang hutang yang nak disettle, tentang tabung emergency kalau sakit demam, dan juga charity untuk arwah. Ini hanyalah untuk perbelanjaan untuk kesinambungan hidup. Alright, so 1 million is not big. Alright, next slide. So kalau kita cerita 1 million ni untuk satu bulan, yes, memang ianya satu jumlah yang besar. Sebab apa? Sebab sebulan nak pakai. You pergi kedai Mercedes ke, BMW ke, okay, you belilah satu kereta. Baru habis dalam 300-400 ribu. Kan? Impian kereta apa yang you nak pakai kan? Dream car you pergilah beli. Dia roughly lah. Selalunya kereta yang selalu jadi impian ni dalam 300-400 ribu lah. Yang new one lah. So habis lah kat situ. Lepas tu you nak beli apa lagi? Mungkin you nak beli rumah. Kan? Then habis lah. Habis lah satu bulan. Kejap je kan. Dan it's not big pun kalau untuk it's big for 1 month lah. Banyak benda. Ataupun kalau you dah ada semua you nak beli benda lain yang kecil-kecil punya, lagi susah nak habiskan. You nak beli bag LV, mungkin dalam 30-40 ribu kan. You nak beli apa lagi? Banyak lagi you boleh beli kan. Jalan bergaya pun dah lain. Sebab banyak dengan duit ni dalam poket kan. Tapi we are talking not about 1 year. Survival ni is talking about maybe more than 10 years survival. That's why sometimes orang terlupa bahawa whatever amount yang kita bayar kepada waris sebagai manfaat takaful adalah bukan untuk mengkayakan waris. Ianya adalah untuk memastikan mereka tidak miskin meminta-minta. Jadi sekurang-kurangnya dia orang ada tempat untuk dia orang get the cash. Sebab banyak harta yang ada kat orang-orang Malaysia ini kebanyakannya bukan dalam bentuk tunai. Misalnya lah, kebanyakannya dalam bentuk rumah, kereta, tanah ataupun rumah kedai, apa lagi, bentuk saham syarikat dan sebagainya. Tapi not the real cash. The real cash ni mungkin the top 20 tu ada lah. Yang lain tu middle 60, bottom 40 memang very less cash but high in terms of debts. Alright. So tuan-tuan dan perempuan, survival can be more than 10 years. So it become a small money. Jadi duit yang begitu kecil. Begitu kecil. Alright. Okay, seterusnya. So bagaimana nak proofkan yang 1 million ni is a real ideal sum covered ataupun ideal protection. In another way, saya tunjuk another way. Kalau orang tak nampak yang tadi, this one lagi satu. How to positionkan 1 million ni, okay? So 1 million
takaful, bila seseorang itu mati, kita akan bayar kepada penerima hibah lah. Jangan tak buat penamaan ya. Sebab kalau tak buat penamaan, dia fall under pusaka. So, bila fall under pusaka, dia akan lalui proses yang cukup panjang. So, buat juga penerima hibah. Pastikan customer anda ada penamaan. Jangan tak ada. Okay? Alright, so bila kita divide by 10 years, ya, 1 million divide by 10 years, it become 100,000 setahun. Lepas tu kita divide pula 100,000 wang ini untuk 6 orang pakai. Ya, so seorang akan dapat 16,666 setahun. Dan kalau untuk setiap hari dia nak belanja, dia boleh belanja RM46, which is possible to live today. Ya, dengan makan pagi sebanyak mungkin RM8, makan tengah hari mungkin RM12, makan minum petang dan juga makan malam ada lebihan sikit, boleh letak dalam tabung. Ya, itu tak termasuk expenses lain yang kalau you divide by daily. Apa? Bil telefon. Kan? You divide by daily. Apa lagi? You ada Netflix account, you divide by daily, Astro or whatever lah yang memang ada monthly charges. So it fall under the budget of 46 a day. Alright? So kalau let's say in case kalau kita cerita ini kalau 1 million bos. So kalau 1 million it look possible to live. Okay? Dengan peace of mind lah. So kurang-kurangnya lah untuk 10 tahun. So what happen next? What happen if kalau kita tinggalkan kosong tu kurang satu? Maksudnya instead of 1 million kita cuma tinggalkan 100,000 saja. So bila kita tinggalkan 100,000 saja, maksudnya kat situ kita dah kurang 1 kosong. Ya, bila kurang 1 kosong apa akan jadi? Impact dia very very big. Daripada 1 juta jadi 100,000. So per day akan jadi RM4.60. So bila RM4.60 impossible to live. Ya, sebab apa? Apa boleh buat dengan RM4.60? Ya, banyak benda tak boleh nak buat. Mungkin boleh makan pagi sampailah malam. Aku kering lah kita. Ya, alright. So tuan-tuan dan puan-puan, ini bermaksud dekat sini ya. Ini bermaksud ya. Apabila kita nak positionkan kita punya sum covered, kita kena pastikan apa yang kita nak tunjuk itu very realistic. Ya, munasabah untuk diorang memahaminya. Dan apa yang saya cuba bawa ini adalah satu benda yang konsep yang cukup mudah dan juga very practical. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bercerita pasal inflation. Anything lah. Harga barang, even medical cost lagi worse. Ya. Kalau anda tengok hari ni, suatu ketika dahulu kita beli burger, mungkin harganya sama hari ni. You tengok, you beli ni lah cukup lah. Ayam mas, ayam goreng segera tu. Dulu saya rasa dalam RM14 saya boleh dapat. Dalam 1 kilo tau. Dulu beg dia besar, ayam mas tu, yang ayam goreng dekat supermarket kita beli tu. Sekarang saya tengok dekat saya punya rumah ni ada Hero Market. Dulu selalu saya boleh dapat dah dalam 18, 19. Sekarang RM23.50 tapi bukan 1 kilo. 800 gram. Ya, kalau tuan-tuan tengok packing dia tu nampak macam 1 kilo. Tapi bila kita tengok 800, 850 ada kali. Dia tak sama lagi. Tapi cost dia almost double. Maksudnya inflation gigit kita punya duit kita. Dengan benda yang makin berkurang tapi kos membeli yang makin besar. This is inflation. That's why tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlaku inflation ni, apa yang perlu kita buat adalah kita kena lebih banyak menabung. Ya? Sebab value of our money become small. Cuba tengok the next slide. Next slide tu maksudnya daripada kita ikan besar, duit kita dalam bentuk ikan yang besar, dia makin mengecil. Kalau dulu kita ada 100,000, 50,000 dalam akaun, 30,000, 10,000, ianya mungkin lebih besar daripada value hari ini. Ya, dulu iPhone kita boleh beli dalam, saya rasa dalam 2,500, 3,000 boleh beli. Sekarang ni almost 6,000. Kan barulah nampak iPhone yang orang kata
yang very practical nak pakai lah. Dia punya story besar dan sebagainya. Kalau tak, just a iPhone aja lah kan. Kalau tak, nanti kan penuh je kita punya storage tu. Jadi, bila situasi inflation yang orang bercerita hari ni, kita punya spending power makin berkurang. Apa yang kita perlu buat adalah save more money and try to avoid something yang unnecessary to spend. Ya, sebab ada kala kita spend something yang nice to have. Contoh apa nice to have? Kan? Contohnya gym. Gym ni adalah nice to have. Sebab gym ni adalah tempat untuk exercise. Dan exercise ni tempat free pun banyak. Ya, you can go to the park, dekat park dekat taman botanika ke, taman tasik perdana ke, kalau kat KL tu dia ada tempat untuk angkat badan dan sebagainya kan. So maksudnya dekat situ you boleh buat exercise. Tak semestinya bayar. It's free. So exercise is free, supposed to be. Tapi sebab trend, lifestyle, orang sanggup bayar. Oh, check in celebrity fitness. Check in sini kan. Just to show off. By right, benda tu it's just nice to have. Kalau you ada duit lebih, no problem. Saya tak kata tak payah pergi gym, no. Tapi kalau budget kita very tight, we are not supposed to live in such lah. Itu saja. Ya, buat dulu benda yang penting, then baru cari something yang nice to have. You must make sure that whatever must have all intact in order, then baru kita pergi kepada nice to have. That issue, ya. Alright. So talking about 1 million protection campaign, tuan-tuan dan perempuan, macam saya cakap awal-awal tadi, you must set the pace. You are the selected one, you are the chosen one, you are the special one. Make sure you master how to position the 1 million coverage. Ya. Mungkin ada setengah you all kat sini masih muda. Ya, masih muda. Tak semestinya orang muda tak boleh cari those people yang successful during dia punya young age. Ramai orang-orang hari ini berjaya pada ketika umur dia muda. Ya, dan pada ketika muda ini adalah masa untuk kita plan well. Why? Because orang muda, dia punya nafsu dia lain macam, bos. Ya, sebab dia tak experience dia tak banyak lagi. So dia punya desire to have something tu, dia punya thinking process tu tak sama dengan orang yang dah berumur, yang dah lalui banyak benda. So the most important thing you as a AIA life planners adalah to teach or to advise all those people yang successful at a young age ni untuk start to plan yang financial, making sure that whatever yang dia patut buat, dia kena buat dahulu. Ya. Lepas tu dia nak enjoy lah, no issue. Sebab the pyramid of financial planning is about making sure the protection is there. Ya, protect your wealth before you talking about investment. Alright? So the base dia adalah about dia punya protection. Okay? Alright, so but the big market, sebenarnya the big market ni siapa sebenarnya for the $1 million punya million campaign ni? Kan? Alright. So the big one adalah siapa? Cuba tengok slide. Adalah orang yang berumur early 40s or late 30s. Ya, dan saya nampak kat sini, saya rasa lah ramai yang ada kawan yang late 30s, early 40s. Why saya mention about this age? Pertama adalah kerana bila orang yang berumur late 30s, early 40s, selalunya dia dah lama dalam dia punya career dan kebanyakannya dah establish dia punya business or dia punya career in the corporate world or anything that they do. Or even in government sector. Selalunya orang akhir 30, awal 40, dia dah ada satu position dia dah. Ya? Dan dia dah ada satu maturity to decide. Dia dah boleh rationalize whatever idea yang you bawa, whether is something worth to consider ataupun something yang very valuable to their family. And this age juga selalunya orang dah berkahwin, dah ada anak. Ya, kebanyakannya lah. Ya, mereka selalunya dah stable in terms of dia punya
maturity, in terms of dia punya decision making, dia boleh orang kata buat satu penilaian yang begitu teliti, dia boleh buat dan dia boleh decide there and then. Dan saya nak mention juga kat sini bahawa apabila orang untuk umur 40, selalunya ramai yang mengganggu. Maksudnya dia punya life pada this age full of challenges. You akan hadapi. Nanti you masuk umur 40, you akan hadapi all these challenges. So next, apa dia? Selalunya ramai orang mencari orang macam ni. Why? Because selalu stability. Bila stability ada, duit ada, ramai orang datang. Kan macam semut lah. Kan ada gula kat situ ada semut. So selalu orang akan cerita pasal ROI, bos. ROI normally relates to investment. Dan orang suka investment ni. That's why you tengok dalam surat khabar, dalam social media, orang kena tipu dengan scammer, orang kena tipu dengan scheme. Why? Because people love all this. Dia suka dapat, aku dengar ada satu scheme ni, dia punya return gila lah, bos. Cakap jangan. No, I think this one my friend dah lama join, okey je bayar dia, baik punya. Itu yang selalu kena. So talking about ROI ni ada something yang non-guarantee. It's uncertain. Return on investment ni ada something yang nice to talk but no guarantee. It's just nice to talk aje. Seronok untuk bersembang, seronok untuk berbicara, tapi it's not guaranteed. The higher the return, the higher the risk. Itu formula satu dunia pakai. Dan dia ada disclaimer pula sometimes. Anything yang relates to return ada disclaimer pula dekat bawah. Cuma orang tak pakai, orang tak baca. Sebab orang terlalu excited to see the return. Alright. So what is COI? It's not center of influence, it's cause of ignorance. Ini yang masalah yang berlaku dalam masyarakat apabila kita as a takaful agent, bila bercerita dengan prospek, orang jadi macam relax lah bos. The cause of ignorance ni ada dua. Pertama, dia bertambah umur. Bila bertambah umur, bertambahlah dia punya cost of tabaruk dia. Ataupun kalau insurans, cost of insurance. Dia akan relate pada umur. Bila lambat kau ambil, kau tangguh-tangguh, dah lepas kau punya age net birthday dan sebagainya, kau kena bayar extra. I'm so sorry. It's not because of me, it's because of your cost of ignorance. Yang keduanya lagi worse. Lagi worse adalah kalau dia sakit. Bila dia sakit, masa nak you approach, dia tak sakit. Dia tak ada darah tinggi. Darah tinggi ni, tuan-tuan dan perempuan, saya, ini my experience jugalah. Saya malah nak cerita orang kan. Tuhan bagi saya sedikit darah tinggi ni, kurang-kurangnya boleh saya bercerita pada orang lah. Kalau tak, saya tak tahu nak imagination saya tak sampai sebab saya tak pernah kena. So saya punya first darah tinggi ni masa saya exercise tu. Saya present kick off mid-year conference dekat my previous company in front of 6,000 people, excited, pam, tak ingat umur dah lanjut sikit kan. Wah, macam orang muda lagi. Lepas tu saya continue dengan 3 km run kan. Baru pula potong orang muda, bukan main lagi kan. Berdansa-dansa, seronok-seronok. On my way back to my house, saya rasa macam terlalu panas sangat kepala saya. Tak apa hal ni, rimas betul. Balik kan, relax sekejap, sejukkan badan, mandi, letakkan air batu dan sebagainya, makan, telan Panadol, saya tidur. Saya ingat esok okey lah kan. Saya bangun esok pun saya pening lagi, panas lagi. Saya memang berdesing telinga dan sebagainya. Saya terus pergi klinik, tak boleh lah. Then saya realise, barulah doktor check, dia kata tuan kena darah tinggi ni. Saya kata wah, as simple as that Dia kata, a day before I'm still a normal person, but after that I become a high blood pressure punya orang. So my premium kalau I nak ambil the next day is no more the same. Because I dah fall under kategori orang yang tak sihat. And I have to take medicine every day untuk pastikan yang, tapi alhamdulillah lah, everything goes well. Saya pun tak adalah
pressure sangat dan sebagainya, saya man lah saya kan, relax kan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Alright, so maksudnya kat situ, kalau saya ignorance, I have to pay more. Unnecessarily I pay more because saya berdelay kan dia, tak take action, cause of ignorance or cause of inaction. Alright, okay, so orang 40 kena hati-hati ya. Alright, so kenapa? Next slide, kenapa kena hati-hati? Mesti ada sebab dia. Alright, next. Sebab dia adalah, nanti kita tengok kan slide yang seterusnya, apa dia punya sebab-sebab dia kan. Kalau anda tak lucky, you have to pay extra for extra due to loading in your contribution, or in worst case scenario, you are not accepted to participate in takaful solution. Ini worst case scenario. Ini case teruk lah. Out of sudden, kita detected as a kita dapat cancer for example. Orang dapat cancer ni lagilah. Ada orang tak tahu pun until dia realise dah final stage, which is stage 4. You tanyalah ramai orang yang kena cancer dan dia survive. Ya, macam abang saya, dia kena cancer, kita nampak dia ada macam bengkak dekat sini. Tapi dia just ignore saja, dia buat dia macam entah beguk ke apa ke dia buat tak tahu. Lama juga. Until dia rasa lenguh tengkuk dia. Dia rasa macam, so bini dia cakap apa tau? Bini dia kata, mungkin abang tidur salah kot semalam katanya. So formula orang tua-tua, bila orang salah tidur dia buat apa? Kalau you all tahu. You orang muda kat sini. Kalau orang salah tidur, selalunya dia akan ambil bantal kita tidur tu, dia ketuk kat belakang. So dia ketuk dengan bantal yang dia tidur tu, menyebabkan kanser ni burst, merebak. Itu aja punca dia. Ya? Barulah dia pergi check stage 4 bos. Dia survive for 4 months saja. Then dia pass away. So tuan-tuan dan puan-puan, pada ketika itu kalau dia nak ambil dah tak boleh lah. Ya, before that mungkin boleh, tapi kita tak sure whether dia ada record ke tidak. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, if we are not lucky, this is the cost of ignorance yang kita akan hadapi. It's more bigger than return on investment yang kita fikir-fikirkan. Ya, alright. Seterusnya, so we are talking about the honors. Wow. Okay. Ada satu slide saya rasa yang saya mungkin ada rasa saya Rafi, ada satu slide lah Rafi. Patutlah saya kata saya ada miss yang tu. Okey, Rafi yang ni okey. Life begin at age 40. Tuan-tuan dan puan-puan, why age 40 is very important. You tengok situ, satu, saya cerita tadi pasal affordability. Stability, orang yang dah bekerja, berkarier, dia mampu untuk ambil 1 million punya contribution yang AIA akan charge. Yang keduanya, maturity enough to think and decide. Dia ada family with kids. Dia ada parents at dependable stage. Ya, yang saya cakap tadi, umur 40, late 30s, early 40s, alias umur 60, 65 dan sebagainya. Need more than 10 years survival years for spouse and children. Yes. Sebab mungkin anak dia baru 15 tahun, perlukan lagi masa 10 tahun untuk sambung belajar, bekerja, untuk support the mother. Okay. Health at borderline. That's why selalu underwriter, bila orang umur 40, dia akan berhati-hati. Why? Because underwriting start age 40 ni kerana inilah masa ramai orang mula dapat penyakit. Sebab lifestyle, work style yang menyebabkan adanya penyakit-penyakit yang mungkin mereka dapat at early stage. Ya, kalau dapat macam umur saya dah ni okey sikit lah, 50-an ada darah sikit kan, okey lah. Tapi kalau orang umur 40 dah ada darah tinggi, diabetik, wow, what a unlucky person you are lah kan. Rugi rugi. Sebab masa tu kita tengah dalam, orang kata, the peak time untuk kita bekerja dan sebagainya. Alright, so health at borderline. Dan juga kita dah mula
memasuki era persaraan dah tu. 40 tu you have to start to think dah. The next 15 years is very very fast. So you nak make sure that whatever you spend is worth to spend. Whatever you spend mean a lot for your future. Ya? Yeah? Kat situ pesanan saya, orang yang masih hidup ni boleh cakap lah. Kalau saya dah mati, saya tak nak cakap lah kan. Saya cakap, it's a time for you to think about your future. Whatever you spend must be worth to spend. Alright? Okay. Then kita pergi ke bonus. Alright. Okay, bonus. Baru betul bonus. Alright. Next. So, ini sebenarnya saya baru ni lah on the way balik ke KL. Saya terfikir juga. Ada satu story yang saya rasa saya should share with all of you. Dan mungkin benda ni banyak berlaku dalam masyarakat kita lah. Okay, the next one. Ini gambar. Saya rasa kalau orang Kelantan kat sini dia biasa tengok bas Mutiara. Ya. Bas Express Mutiara ni famous lah. Ya, dia berulang daripada KL ke Kota Baru. Jadi ada isu sikit dekat bas Mutiara. Saya bukan kata nak jangan post pula dalam social media kan. Kalau nak post boleh naik bas Mutiara. Itu boleh, jangan cerita tau. Anda tahu apakah masalah bas Mutiara? Jangan. Kan? Jangan. So bas Mutiara ni dia ada family issue yang keluar dalam surat khabar. Semua orang tahu. Ya. Very orang kata apa, significant issue lah yang dilalui oleh keluarga mereka selepas kematian isteri owner Mutiara ni. You go next slide. Next slide ni dia bercerita. You boleh Google lah. Google bas Mutiara pembahagian harta ke apa ke kan. Dia akan keluar lah a lot of images dan juga story kelihatan akhbar dan sebagainya. So tuan-tuan dan perempuan, mungkin saya ringkaskan cerita ni. Dan saya tak nak you all jadi orang yang mengendalikan harta orang lain. No. Ya, takaful, agent atau consultant bukan orang yang manage pengurusan harta. No. You menyediakan harta tunai kepada keluarga untuk selesaikan harta yang lain. Itu aja tugas you. You tolong sediakan harta tunai. Yang lain dia settlekan dengan lawyer syari'i dan sebagainya. Kita jangan involve. Ya, sebab it takes your time untuk selesaikan. Yang itu let the expert to do. Okay. So apa jadi? Okay. Mutiara Express ni owner dia jutawan. Ya, owner dia jutawan. Isu dia adalah wife dia accident dan paralyzed, koma. Ya, 4 tahun koma baru meninggal dunia. Dia ada anak-anak lelaki. Ya. Jadi isu dia adalah apabila mak meninggal, anak nak pastikan bahagian mak terbela. Why dia takut? Sebab ayah kahwin baru. Dia tak nak mak baru dia dapat harta ayah dia secara mudah. Sebab mak dia yang sebenarnya hidup bersama dengan ayah dia semasa susah sebelum jadi jutawan. Ya. Jadi anak nak tuntut harta sepencarian mak. Banyak harta tanah, harta rumah, duit dan sebagainya lah. Jadi isu tu yang berlarutan sampai tak silap saya 4 tahun barulah diselesaikan. Nak tuntut harta sepencarian. Dan saya yakin dan percaya bahawa kes Jamaluddin Jarjis arwah itu pun sama juga. Isunya adalah tuntutan harta sepencarian yang menyebabkan semua harta tak boleh disettlekan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau kes ini berlaku, ya, saya rasa ramai orang lelaki yang kematian isteri, dia berkahwin baru. Apabila berkahwin baru, anak-anak akan rasa insecure. Ya. Dari sudut apa? Dari sudut harta yang dicipta semasa ayah dan arwah maknya bersama. Jadi tuan-tuan dan perempuan, apa yang kita boleh nasihatkan kepada orang-orang lelaki yang berkahwin baru, yang ada isteri baru, kawan-kawan you all yang mungkin ada fall into this category, saudara mara you, even your father ke, or whoever, ya, yang fall under this category, let them to think about takaful. Jangan usik harta-harta yang kita dah cipta dengan arwah masa dia hidup, because that's very sentimental value to the children.
dia akan jadi satu isu yang besar kalau kita menyentuh harta-harta ini untuk kita share dengan new wife. Jadi new wife also need something. Sebab you at certain age you dah develop banyak harta, dan harta itu you nak bagi kepada waris-waris yang dah duduk sebelum dengan yang sebelum new wife wujud. So your new wife you boleh bagi juga a big amount kalau you sayang sangat dekat dia melalui takaful. Buatkan satu hibah, bagi. Buatkan satu takaful, hibahkan kepada isteri yang muda yang baru ini supaya dia tak terasa yang dia terabai dengan whatever harta yang ada hari ini yang dicipta dengan arwah isterinya, kan, dengan arwah isterinya. Anak-anaknya pun rasa secure dan anak pun tak akan cara kita punya honeymoon time, kan. Ayah nak pergi mana, ayah pergilah. Ayah the best because ayah very bertanggungjawab untuk membahagikan whatever harta yang kita cipta bersama arwah mak, dan ayah cipta yang baru untuk ayah punya new wife. Itu ayah punya hal lah, saya tak nak campur. Itu duit ayah bagilah pada dia. Kita dah dapat bahagian kita. Kalau saya tak ada harta, ayah bagilah hibah juga kat saya, katanya, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita as a takaful agent ni, tugas kita adalah mencari jalan bagaimana kita punya masyarakat di luar itu mempunyai peace of mind dalam pembahagian harta dia, iaitu dengan mencipta lebih banyak harta tunai kepada mereka yang mereka sayang. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia banyak kes macam ni, dan saya harap anda semua boleh membantu. Ya, you are the elite one, kan. Anda mesti carry different idea. You must meet top 20 category of people yang ada capability untuk consider $1 million protection. Dan last slide saya pada tuan-tuan dan perempuan hari ini adalah this sentence lah, ataupun this quotation lah, simple. The next slide. Design your takaful with the right purpose and let it be the best last gift to your loved one. Tuan-tuan dan perempuan, there's no other gift yang amat istimewa, ya, sebagai hadiah terakhir kita kepada orang yang kita sayang, melainkan dengan pemberian harta tunai. Kalau dulu masa kita hidup, kita mungkin bagi kereta, ya, kita boleh bagi benda yang nampak very, orang kata apa, instagrammable to the wife, duduk check in Mercedes, cycle and carriage, check in Auto Bavaria, wow, hebat, kan. Tapi itu akan hanya menjadi hutang yang kita tinggalkan kepada wife kita. Sebagai seorang lelaki lah, yang saya cerita seorang lelaki, kan. Dan kalau kita boleh tinggalkan the best harta tunai melalui takaful, I think this is the best gift lah. Kalau you tanya Balu, which one yang dia prefer? The BMW cars with the liability to pay every month, or the cash asset from takaful untuk dia survive for the next 10 to 15 years? Definitely Balu akan bagi jawapan yang cukup jelas untuk anda semua. I want the cash. I don't want a BMW anymore, kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, the best answer will come from the Balu. It's not come from the wife, because the wife will not feel how the Balu feels. Alright. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini adalah satu benda yang bagi saya cukup memberi kesan lah, ya, kepada seseorang sekiranya berlaku. Dan saya berharap anda boleh positionkan the $1 million ni sebagai satu benda yang orang kata jadi buah mulut you all, ya, as a space setter, untuk memastikan most of the best people in Malaysia ada takaful protection more than 1 million for their family. Alright. So itu yang saya nak sampaikan. Mungkin kalau ada beberapa soalan yang mungkin saya boleh jawab, saudara Rafi boleh check dalam chat room dan sebagainya. Mungkin saya boleh spend time sikit je, Rafi, boleh? Okay, alright Tuan Hakim. So terima kasih di atas kupasan dan terima kasih sama-sama. Sharing yang sangat-sangat panggil apa, padu lah, padu, arti kata lain padu.
dan sangat relatable dengan topik kita, adakah 1 juta perlindungan itu mencukupi untuk orang yang tersayang. Okey. So apa yang saya boleh rumuskan sini berdasarkan perkongsian Tuan Hakim dari segi berbagai senario kita dapat tengok tadi, bila kita berjaya pecah-pecahkan amount 1 million ini tersebut hanya RM46 sahaja. So itu pun belum termasuk dengan pembelanjaan lain. Okay. So like macam statement terakhir Tuan Hakim tadi, kita sebagai advisor, life advisor, so kita try to educate our customer untuk mencipta lebih daripada 1 juta sebenarnya lah. Okay. Right. So ada satu soalan daripada Nur Syahzana binti Mat Khalid. Okay, ini berkenaan dengan nominis lah ataupun penama. Jika penama adalah anak, okay, umur bawah 18 tahun, for example umur 4 tahun ataupun 7 tahun, anak kecil. Apa kesan jika kita beri penama kepada anak yang bawah usia 18 tahun? So hand over to you Tuan Hakim. Okey, dia kalau kita bagi penamaan pada yang bawah umur, ianya tak boleh diberikan direct kepada mereka. Penjaga yang sah yang dilantik oleh mahkamah akan ambil alih lah untuk menjadi penjaga kepada duit tersebut. Ya, kalau mak ayah masih hidup, ya, yang meninggal itu adalah ayah, mak dia masih ada, mak dia boleh terima pampasan takaful keluarga on behalf of the children tu full amount. Maksudnya kalau let's say 1 million lah mak dapat. Ya. So kalau let's say mak pun mati juga, maksudnya dia mati serentak, dua-dua orang pass away together, accident ke what kan, itu tak ada. So yang datangnya adalah penjaga yang sahnya, mungkin dia punya datuk for example, ya, ataupun nenek dia yang masih fit untuk jaga cucu dia dan sebagainya, dilantik oleh mahkamah, ataupun kakak pada budak ni ke, tak kisahlah siapa-siapa yang dilantik oleh mahkamah, dia cuma boleh dapat 50,000 saja. Ya. The rest of the money will be transferred to the syarikat trustee yang dilantik. Maksudnya kalau dilantik itu amanah raya, so duit balance tu akan pergi ke amanah raya. Ya. So amanah raya bukan kata dia akan pegang sampai anak tu umur 18 baru boleh lepaskan, tak. Ya. Dia boleh minta anytime. Maksudnya penjaga yang sah boleh minta duit anytime with proof. Maksudnya kalau let's say budak ni hospitalized, dia sakit, ya, dan perlukan wang untuk bayar the hospital, amanah raya ataupun syarikat syarikat amanah ini boleh keluarkan GL kepada hospital. Maksudnya syarikat amanah ni macam ibarat macam AIA public takaful lah kan. Dia keluarkan GL pula kalau nak masuk hospital lah. Maksudnya sebab dia ada duit ya dalam akaun. Dan yang seterusnya adalah kalau nak sambung ke universiti for example, then bolehlah gunakan duit itu melalui surat offer universiti dan sebagainya, whatever amount yang reasonable untuk dia pakai kegunaan dia untuk sambung belajar. Ya, jadi duit tu tak ada isu, duit tu selamat, ya, duit tu selamat. Cuma siapa yang menjaganya kena jujurlah dalam mengendalikan duit tersebut. Okey. Seterusnya ada satu soalan lagi kot, disambung Ada satu soalan saya akan bacakan ya. Ya. Okey, terima kasih Tuan Hakim untuk soalan pertama tadi. So soalan kedua daripada Azlina binti Zainal. So bagaimana untuk kita sebagai life planner nak positionkan takaful ni pada mereka yang belum berkahwin. So mungkin kesedaran tu belum ada. Macam mana kita nak positionkan ataupun kita nak set mindset golongan customer yang belum berkahwin ni Tuan Hakim? Okey. Selalunya lah ni selalunya the first takaful protection adalah medical card. Why medical card? Sebab orang bujang ni sometimes dia tak rasa dia akan mati muda lah. Ya. Dia baru nak mulakan hidup. Tapi hari-hari orang muda mati kan, surat khabar selalu tunjuk kan, berita selalu tunjuk, accident tu ramai orang muda kat jalan raya, jarang orang tua. Orang tua adalah yang meninggal, tapi ramai orang muda meninggal sebab ramai orang muda dia laju bawa kereta, bawa motor lampu merah pun langgar kan.
Jadi selalunya banyak aksiden berlaku. Dan aksiden ni tak semestinya mati. Ya. Ada yang teruk cederanya. Kalau kita tak percaya, kita cuba pergi ke hospital HKL. Kita boleh tengok kat situ betapa ramainya orang yang aksiden yang tak boleh bergerak, dah sebulan duduk di hospital dan kemungkinan besar dia tak boleh bergerak macam sebelum tu. Kaki dia remuk, ya, kaki dia putus, tangan dia tercabut, berbagai jenis ada. Cuma kita tak perasan sebab kita tak pergi ke hospital. Mungkin kita sihat. Dan kalau you dah dekat jalan raya, you boleh nampak every time you lalu any road, you akan jumpa dengan ambulans yang rushing untuk pergi ke hospital. Ya? Why? Sebab benda ni common. Cuma tak kena kat orang tu, dia tak rasa penting lah. Jadi untuk orang muda, sebenarnya the first certificate yang dia kena ambil adalah medical card. Ya? Tapi dia punya sum covered pun tak boleh terlalu rendah. Ya, macam baru ni saya punya anak saya, kawan anak saya accident meninggal dunia. Protection ni 25,000 je. Sebab dia cuma nak ambil untuk medical card. Ya. Lepas tu dia meninggalkan seorang baru. Ada wife dah. Umur 28 ada wife. 25,000 je lah. Dia punya pampasan manfaat dia bayar dekat wife 25,000 saja. Tapi at least ada lah something. Fokus utama apabila bercerita dengan orang muda adalah bagaimana you nak positionkan ekonomi dia akan disturb sekiranya dia cedera. For example, hari ni orang nak cedera tak susah. Dia pergi main bola, dia boleh kena ACL. Dia naik motor, dia boleh jatuh. Lagi apa lagi? Orang main bowling pun boleh terguling. So, tuan-tuan dan puan-puan, sometimes kecederaan datang bukan kerana kita buat extreme job. Kecederaan datang kerana kita tengah berseronok. Ya, kita tengah naik balik kampung, kita panjat pokok. Kan? Panjat pokok, licin jatuh. Pun boleh cedera. Jadi, anytime kita boleh hit by all this mishap. So, tuan-tuan dan puan-puan, orang muda, kalau dia tak ada takaful, where is the money come from to pay the bills? Selalunya dia akan bayar mengikut credit card. Credit card will kill him. The financial, dia akan disturb a lot with medical card. Like with the credit card. Why? Sebab credit card punya charges is very very high. Dan kalau dia kena ACL sekarang dah 20,000 lebih. 20,000 lebih as good as dia buy second hand car. Ya? So dia kena bayar every month minimum, saya tak silap saya 5% lah. Tapi kalau dia bayar minimum 5%, dia punya pembayaran tu akan kena gigit dengan interest dia sampai dia tak tahu bila nak habis dia punya outstanding loan. Dan it become more expensive than dia ambil your protection, which is your medical card. Once dia dah ambil medical card, pastikan you always take care of him untuk dia consider untuk ambil another protection bila dia dah grow dia punya career nanti. Ya, sebab medical card alone will not solve the problem. It's part of the problem saja yang boleh selesaikan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk orang muda, bagi tahu dia your financial will be in haywire if you you kena strike by unexpected injury. Ya, sebab ramai orang muda yang kena all this during dia punya young age lah. Ramai kena. Betul. Ya. Even kalau masuk influenza kat hospital pun busuk-busuk sekarang dah 7-8 ribu dah. Itu baru influenza, tak masuk denggi lagi tau. Kalau denggi lagi saya rasa belas ribu dah sekarang. Ya. Ya. Alright. So another advice is, kalau you ada kawan jururawat nurse, ya, di kalangan nurse ataupun doktor, gunakan dia orang ni untuk jadi juru cakap you. Sebab doktor ni dia understand untuk positionkan the benefit ni. Sebab dia hari-hari dia tahu berapa orang bayar dekat dia punya hospital. Kalau you ada kawan yang bekerja dekat hospital, temuduga dia. Buat temuduga sikit dalam your Facebook, buat FB live dan sebagainya. Gunakan mereka sebab orang lebih percaya kat doktor. Kita sebenarnya orang yang menyediakan duit untuk doktor, tapi orang tak percaya kat kita. Orang percaya kat doktor lagi. Tak apa. Yalah, untuk for the benefit of us,
kita suruh doktor yang cakap. Ataupun nurse. Macam mana experience you managing customer yang terpaksa bayar sendiri. Teruk, muka bercuruk, apa nama? Muka pun serabut, nak bayar kredit card pun boleh approve pun tak tahu kan. Memang menakutkan lah katanya. Hospital pun risau, takut dia tak bayar kan. Betul. Alright. Okey, Tuan Hakim, sebelum saya pilih satu soalan yang agak menarik sebelum saya habiskan sesi ini dan sebelum saya pergi ke session promotion saya lah. So saya minta tuan-tuan dan puan-puan yang berada di talian masih kekal. So mungkin saya minta extra 10 minit macam tu sahaja untuk saya buat promotion dan lepas tu kita akan boleh endkan session ni. Okey, Tuan Hakim, kita lastkan satu soalan ni because saya rasa agak interesting. Because ni about mindset Kejap mana tadi? Ada banyak soalan ni tapi sebab kita dah kekurangan masa kan. Okey, soalan daripada Nur Sabrina binti Razali. So, macam mana kita nak handle klien yang ada mindset ataupun yang cakap saya bayar ni bukan saya dapat apa-apa pun masa hidup. Burn macam tu je. Kalau meninggal, family saya lain kaya raya, saya susah-susah bayar. Tuan Hakim, inilah mitos rakyat Malaysia tentang takaful. Ya? Pemikiran yang salah tentang takaful. Okey, saya selalu cerita pasal takaful ni sebenarnya macam ni. Ya. Orang beranggapan bahawa takaful ni sebenarnya aku tak akan dapat apa punya. Lalunya orang akan rasa macam tu. Sebab dia tak mengalaminya. Those people yang mengalaminya, dia cakap apa? Pasal apa kau suruh aku ambil sikit? Kau patut suruh aku ambil banyak, katanya. Itu beza dia. Orang yang ambil dan terkena, dia akan marah kita balik. Sebab kau suruh aku ambil RM150. Patutnya kau suruh aku ambil benefit yang banyak tu. Yang RM250, RM300 sebulan tu. Bukan tak mampu, aku mampu. Tapi pasal apa kau cakap suruh ambil sikit? Orang akan marah you. Okey? Kalau orang tu tak rasa dia akan dapat, sebenarnya dia salah anggap. Ya? Takaful ni, pertama, kalau dia kata bukan untuk akulah. Sebenarnya takaful ni prepare for you. For example, okay, kalau orang tu masuk hospital, benefit tu dibayar kepada dia, betul? Kerana sakit, kerana accident, hilang upaya dan sebagainya, semua dibayar kepada tuan punya sertifikat tersebut. Dia tak bayar kat orang lain. As a living benefit. Cash reward dia ataupun dipanggil cashback kalau ada polisi sertifikat yang jenis produk yang ada cashback. Kita bagi balik pada you. It's not bagi pada orang lain. Maturity benefit. Nanti hari tua kau ada duit. Support your EPS, support your other saving, unit trust sebagainya. Kita ada satu elemen lagi saving untuk you for your future. Itu pun untuk you kalau you survive. Ambil lah untuk you. Untuk hari tua you. Sebab you, orang kata tak claim tak apa, you dapat lah. No problem. You claim pun you dapat. You tak claim pun you dapat. Alright? Lagi apa lagi? Ada orang kata, bila kau mati baru orang, bila mati baru dapat kat orang lain. No. Sometimes bila mati pun tak dapat kat orang lain pun duit tu. Why? Sebab mati pun kita nak selesai hutang dia. Hutang yang dia tinggalkan tu kita kena settle. Takkan nak guna duit lain nak settle. Guna duit takaful lah. Duit takaful ni buat bayar hutang dia supaya rohnya tak sangkut-sangkut. Ya, tak angkat, tak di mentanah, tak diangkat ke langit. Sebab hutang tak settle kan. Even Nabi Muhammad pun pernah cakap, dia tak nak semayangkan jenazah yang hutangnya tak selesai. Melainkan ada orang yang datang beritahu, tak apa, saya akan tanggungkan hutangnya, baru Nabi Muhammad semayangkan dia jenazah tersebut. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bila meninggal pun mungkin tak. Kalau dia kata, no lah, saya tak ada hutang lah ini. Belum tentu bos. Sebab lembaga hasil dalam negeri punya hutang pun nak kena selesai juga. So mungkin kita ada hutang lembaga hasil dalam negeri. Apa lagi hutang yang kita mungkin akan berlaku pada kita? Hutang kita dengan Tuhan. Why? Sebab ada orang nak mati, dia tak boleh puasa. Dia tak boleh puasa. 1 bulan Ramadan tak boleh puasa. Sebab apa? Sebab dia sakit. Dan dia terpaksa makan. Tak mampu. Dan kita kena bayar fidyah untuk dia. Dan mungkin kita nak buat dia badal haji dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, ya, takaful diambil bukan untuk bersedia untuk sakit. Tapi jika kita ditakdirkan sakit, ada orang yang membantu. Bila kita sakit, ramai orang lari pada kita, tuan-tuan dan perempuan.
Saya cakap terang, saya tak kerja pun ramai kawan tak nak berkawan dengan saya. Why? Sebab ada orang ingat bila kita tak bekerja, saya tak bekerja 8 bulan pada tahun 2013. Saya tak bekerja, saya duduk kat rumah aja. Saya telefon kawan pun kawan tak nak jumpa. Why? Orang ingat kita nak pinjam duit bila kita jumpa sebab kita tak kerja atau nak minta tolong dan sebagainya. Kalau kita sakit, orang tak datang jumpa kita. Why? Because orang takut kita nak pinjam duit. The only way is to design our financial planning untuk ada orang yang akan tolong kita bila kita sakit. Sebab ramai orang akan melarikan diri masa kita sakit. Sekarang ni you sihat, ramailah orang datang nak berkawan. Tanyalah orang-orang yang pernah masuk hospital, yang terpaksa bayar sendiri dan sebagainya, berapa ramai orang yang betul-betul nak membantu dia. Tak ramai bos. Semua orang ada masalah sendiri. Ya? Jadi bagi tahu kat kawan-kawan, kalau you rasa ianya satu pembaziran, is wrong. You ambil Astro, every month bayar RM180, you tengok aja. Ada kali you tak tengok pun, because you tak ada time, tapi you still paying. Why? Because you rasa dia penting. Ada masa aku nak tengok. Same goes to Takaful. You tak rasa penting, tapi one day this is the one yang akan support your life. Ya? Bagi tahu dia. Ramai orang yang dah kita bantu. We are paying more than 1 billion a year. AIA pay more than 1 billion a year claim kepada rakyat Malaysia. You bayangkan, maybe you are lucky, you are not one of them. Alright. Okey, alhamdulillah Tuan Hakim dapat berjaya. Kita jawab soalan-soalan yang agak hot topic juga untuk pagi ini lah. InsyaAllah. Harap membantu lah ya. Harap membantu. Of course. Very insightful, banyak komen-komen positif daripada rakan-rakan elite kita. So akhir kata daripada Tuan Hakim, so maybe Tuan Hakim nak share sikit sebelum saya wrap up session ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap agar di penghujung tahun ni go all out untuk pastikan whatever dreams yang you have in 2023 akan tercapai. Ya, mulakan dengan momentum yang hebat di pengakhiran tahun 2023 untuk you kick off 2024 with confidence. Sometimes don't wait in 2024 baru nak start, because you need a momentum. Those people yang ada momentum yang you buat sampai penghujung tahun, insya-Allah ianya akan carry you for the next 1 year in 2024 insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. All the best kepada semua. Terima kasih Tuan Hakim. Okey, so sekarang masa untuk saya buat sedikit promotion. Kita ada 3 minit. Okey, saya janji nak ambil 10 minit saja kan. Okey, saya nak bagi tahu semua all the great leaders out there. Okey, kita punya promotion Dragon Prosperity ni masih berjalan seperti biasa. Akan ended pada by end of this month. Untuk you guys dapatkan very beautiful tumbler dan juga pin. Okey, macam you all tahu, kita ada 3 contest. Okey, untuk you all dapat this red packet ataupun Dragon Bounty Box, and the third one is the Dragon Bounty Box together with this orang panggil apa, limited edition Next Gen Leader punya pin. It's very cantik. So you guys boleh screenshot. I rasa this is not something that not familiar. You guys, we all been sharing. Kita semua dah share benda ni dah few quite some time lah, daripada bulan 10 hari tu. And so here is reward. So how you guys can enjoy this contest? Macam biasalah, kena recruit lah. Okay, kena recruit. Okay, you guys boleh screenshot benda ni for you to have for your future reference lah. Okay, I won't take so much of your time because this is very self-explanatory. Because I believe dekat you punya agency pun memang dah share pasal this Dragon Prosperity Challenge. We just want to let you know that this promotion ataupun this campaign are still ongoing. Okay. So we have challenge A, challenge B and challenge C. C ni untuk you all dapat the treasure box lah. The Montego tumbler, Ampa pocket dan juga the pin. Okay, it's very nice. Memang ada logo A, I, A, D, C tu. Okay. Right. So, macam biasa saya memerlukan you all untuk scan this QR code, bagi feedback untuk Tuan Hakim. So, saya faham ada soalan yang belum dijawab, but maybe kita akan ambil take into consideration segala soalan yang you all bagi tu. Mungkin kita akan maybe probably lah, kalau ada masa kita akan come up with another session extra. Kita akan kupas lebih lanjut take based on question yang you all bagi. Okay.
So you guys boleh scan this QR code and give your feedback. Dan nanti kawan saya Yinsi, dia akan post link dekat chat box untuk you share juga your thoughts. Sama je. Okay, kalau you all ada smartphone, you comfortable, scan. Ataupun you just click on the link yang provide by my friends. Okay. So tak ada apa-apa daripada saya. So kita dah pengakhiran bulan 2 Disember ni kan. So I wish you all the best.